Semua pihak kerajaan, bukan kerajaan, pihak berkuasa, guru-guru, pelajar IPT, pelajar sekolah dan masyarakat keseluruhan perlu berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini. Semua perlu melibatkan diri dalam memainkan peranan aktif dalam kempen-kempen yang akan dijalankan. Kempen yang ada perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan. Ini kerana masalah rempit ini turut menyumbang kepada masalah sosial yang lain. Pendekatan yang menyeluruh perlu dirangka dan digerakkan bersama. Mereka bukan bermula apabila anak kita dah menjadi buluh, tetapi bermula dari rebung lagi. Justru, sejak kecil anak-anak perlu dididik dan didedahkan dengan agama. Agama benteng yang menghindari mereka daripada terlibat dalam perkara-perkara yang kurang baik. Kepincangan dalam pendidikan dan agama menghasilkan mak rempit dan penjenayah ragut. Oleh itu, jangan abaikan didikan agama dalam jiwa anak-anak. Jika tidak, masalah ini tak akan ada penghujungnya. Terima kasih Fairuz, terima kasih Syarum atas pandangan anda. Dan terus saya baca sedikit tulisan daripada Blogspot, sekadar menumpang lalu blogspot.com. Cantik dia punya title Blogspot dia ni. Antaranya puncanya ialah tiada pengesian di kalangan remaja serta belia-belia yang berusia antara 20 hingga 30-an sudah bekerja tetapi pengesian amat kurang. Maksudnya pengesian ialah apa sudahnya, apa aktiviti selepas waktu bekerja. Yang paling murah ialah melepak serta bermotor secara berkumpulan. Apabila dah ramai, macam-macam idea pun menjelma. Mana tidaknya media massa serta filem-filem sering menggambarkan kehidupan mak rempit berlumba melakukan aktiviti maksiat dan seks sebagainya. Ini semua menarik minat. Kenapa tak dicuba anak-anak muda diperlukan hiburan biarpun yang murah dan kalau boleh percuma. Itu antara pandangan daripada blog sekadar menumpang lalu Blogspot, anda boleh layari ya. Jadi Prof, apabila kita cerita pasal antara pandangan dalam blog ni katakan mereka mempunyai masa lapang. Mereka masa terluang yang banyak dan apabila kita cerita pasal masa terluang yang banyak ini, kita akan kaitkan juga pada mereka yang tercicir daripada persekolahan, daripada peperiksaan, daripada akademik yang rendah. Jadi bagaimana kita nak menggunakan waktu terluang mereka ini supaya mereka dapat diisi dengan sesuatu yang berfaedah. Right. Kalau kita lihat daripada umumnya profil mak rempit ini adalah terdiri daripada mereka yang kebanyakan bekerja yang berpendapatan sederhana, sekitar 1,000 lebih, bawah pada 1,000 dan sebagainya. Kebanyakannya adalah dispatch, pekerja kilang, pekerja-pekerja penjual burger dan sebagainya. Jadi mereka ini mungkin banyak masa di malam hari. Okay. Tengah hari mungkin sibuk bekerja ataupun kebanyakan memang tidak ada kerja. Itu memang fakta. Memang tidak ada kerja langsung. Jadi bagi mereka yang ada kerja ni, malam mereka perlukan satu aktiviti, khususnya di hujung minggu. Apa benda aktiviti yang paling murah? Yang paling senang. So, motor sudah ada. Motor sudah dibaiki, dimodified dan sebagainya. So, this time adalah untuk merempit. Jadi kalau kita lihat dari segi mereka ni, dari segi pendidikan mereka ni memang rendah lah. Sebab itulah bila kita gagal peringkat awal ni, peringkat sekolahan ini kita sudah gagal, ini boleh menunjukkan satu ramalan bahawa di masa depan kita kemungkinan besar juga akan gagal. Itu memang satu hakikat. Kalau kita sudah gagal, bertambah pula dengan keinginan tidak ada pengangan pula, kita tidak ada motivasi dalaman, itu menyebabkan kita akan kemungkinan untuk gagal di masa depan, di masa tua nanti adalah kalau itu isunya, kalau itu hakikatnya, bagaimana kita boleh gunakan peluang ini Prof? Kerana generasi yang pupus ni, generasi yang hilang, maksudnya tercicir daripada mainstream masyarakat yang biasa seperti kita ni, mereka akan terimbau ataupun terdekat dengan perkara-perkara yang negatif. Tapi mungkin kita boleh gunakan platform, misalnya jika mereka tidak cemerlang dalam bidang akademik, kumpulkan mereka, wajibkan mereka menyertai institut kemahiran misalnya, ataupun college community yang menawarkan pelbagai hands-on skill. Wajibkan mereka. Kalau mereka untuk diberi peluang untuk membuat pilihan, pastinya mereka tidak memilih untuk masuk ke pusat-pusat begini. Misalnya, saya sokong sangat dengan pandangan itu. Kalau kita lihat jumlah penduduk kategori remaja terutama lelaki ni, kalau kita buat sampel, yang banyak kan lelaki lah, yang perempuan ni ramai ke universiti, hampir juta-jutaan jumlahnya, dan daripada situ kita boleh sampel berapa ramai yang baik, yang masuk universiti, yang dah bekerja, berapa ramai yang masih okey, dan berapa ramai yang tidak ada aktiviti, yang terlibat dengan aktiviti mak rempit ni. Kalau kita sampelkan, jumlahnya agak condong ke arah yang tidak baik. Maknanya majoriti
maknanya yang tercuci tadi yang dia kata kumpulan yang agak tersisih dari mainstream. Ini kita kena take care. Dalam 20 saat Prof. Jadi kita kena take care dari segi misalnya penglibatan secara holistik. Semua pihak perlu terlibat, misalnya memberikan, jangan minta, jangan menyusahkan mereka. Kita pergi cari mereka, bawa mereka ke tempat-tempat yang misalnya technical, college community, professional. Jangan kita menyusahkan mereka, buat iklan, isi borang, interview, benda-benda yang mereka merasa ini buang masa dan sebagainya. Dia nak panggil dia, bawa duduk satu tempat 2 tahun, 3 tahun, you keluar, ada sijil, ada kemarahan tertentu dan sebagainya. Tak semestinya menjawab jabatan yang baik, tetapi boleh jadi mekanik, boleh jadi petani moden, boleh jadi seorang usahawan, tukang masak. Sekarang ni tukang masak sudah hebat, macam chef Wan dan sebagainya. Petani moden sudah jadi satu bisnes. Jadi kenapa tidak utilisekan apa yang kita ada ni sebenarnya? Kita boleh buat, kita boleh. Tapi memerlukan satu political will ataupun kerjasama daripada semua pihak yang berkepentingan. Sebenarnya banyak lagi nak cerita dengan Prof. Madya Dr. Rosmi Ismail daripada Pusat Psikologi, Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia UKM ini. Terima kasih Prof atas pandangan tersebut. Jadi itu sahaja yang kita ada pada malam ini, supaya pendekatan yang terbaik adalah pendekatan yang holistik. Semua komponen masyarakat perlu memainkan peranan daripada kerajaan, civil society, pihak NGO, pihak ibu bapa dan sebagainya, dan pihak remaja itu sendiri perlu menyedari isu ini bukanlah suatu isu yang kecil dan perlu diselesaikan dengan cara yang berkesan dan tuntas. Jadi itu saja pada malam ini. Malam esok kita nak cerita pasal budaya kerja sambilan. Ini satu lagi peluang untuk para remaja untuk meningkatkan pendapatan mereka, memberi peluang, memberi nilai tambah pada kehidupan mereka, bagaimana menjadikan budaya kerja sambilan sebagai satu budaya yang boleh dijadikan sebagai satu punca pendapatan yang tetap misalnya. Jadi kita akan bincang pada malam esok. Hantarkan pendapat anda ke email kami dan juga Facebook dan juga blogspot kami. Untuk itu sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.